Saya rasa video ni agak panjang, tapi saya harap korang dapat dengarlah dari awal hingga akhir sebab banyak perkara-perkara yang saya nak beritahu mengenai scammer online ni. Hai, Assalamualaikum kepada mereka yang baru singgah ke channel ni. Saya Faiz. Dalam channel ni saya banyak buat video tentang tempat-tempat yang menarik, review makanan, review gadget dan apa-apa saja yang saya tahu saya akan kongsikan kepada korang dalam channel ini. Pada video kali ini saya akan membincangkan topik bagaimana cara kita untuk menghadapi scammer, dan jika ada rezeki kita boleh dapatkan balik duit kita tu. Sebenarnya scammer secara online ni dah lama wujud, tapi disebabkan trend sekarang ni kita banyak membeli secara online, jadi semakin banyak orang membeli secara online, makin banyaklah scammer yang ada di luar sana tu. Jadi sebenarnya saya terima banyak jugalah soalan-soalan daripada subscriber saya, daripada viewer saya di YouTube ni. Mereka bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan balik wang tersebut yang telah ditipu oleh scammer. Okay, sebenarnya di sini ada beberapa cara lah yang kita boleh buat dengan cara yang betul, okay, melalui saluran yang betul. Jadi pada video kali ini kita akan membincangkan topik mengenai hal tersebut lah, bagaimana cara kita boleh menghadapi ataupun mendapatkan balik duit kita tu daripada scammer. Okay, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lah mengenai cara-cara untuk menghadapi scammer online ni, saya akan memberitahu bagaimana cara kita untuk mengenal pasti tempat-tempat yang selalu kena scam dan sebagainya. Okey, di sini saya pecahkan kepada dua kategori jenis website. Okey, website yang pertama ni adalah jenis website rasmi untuk kita jual beli secara online, dan yang kedua ni adalah jenis website yang tidak rasmi untuk kita berjual beli secara online. Okay, sebenarnya web rasmi untuk jual beli secara online ni seperti Lazada, Shopee ni, di sebalik website tu sebenarnya dah ada staff-staff yang terlatih lah untuk menjaga website mereka ni daripada aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan seperti scammer dan sebagainya. Sebab tu kalau korang berurusan dengan seller di Lazada ataupun Shopee, mereka tidak membenarkan sama sekali untuk kita berkongsikan maklumat hubungi kita tu, sama ada email ataupun nombor WhatsApp kita. Apa-apa saja perbualan kita mesti melalui chat yang telah disediakan oleh mereka. Sebab bila berlaku penipuan, nanti pihak Lazada ataupun Shopee mereka boleh trace lah, okay, sama ada seller ni yang betul ataupun buyer ni yang betul. Jadi jika korang kena tipu oleh seller di Lazada ataupun di Shopee, sebenarnya korang hanya perlu check dengan support mereka saja. Okay, sebab nanti mereka akan siasat lah. Okay, mereka akan siasat sama ada betul ke scammer ni dia betul-betul scammer ataupun tidak. Dan jika didapati scammer tu memang betul-betul dia niat nak tipu korang, okay, nanti pihak Lazada yang akan refund duit korang tu ke dalam bank account korang lah, okay, bukan seller tu. Okay, sebab di Lazada ataupun di Shopee, okay, di sini saya fokuskan kepada Lazada saja sebab Shopee ni lebih kurang sama. Okay, contohnya korang membeli sesuatu barang di Shopee, okay, sebagai contoh korang membeli sebuah iPhone. Okay, sebenarnya korang membayar tu, korang tidak bayar kepada seller, okay, tetapi apa yang korang bayar tu adalah korang bayar kepada Lazada. Okay, lepas korang bayar kepada Lazada, okay, Lazada akan memberitahu kepada seller bahawa si A ni telah membuat pembayaran, okay, dengan harga sekian-sekian lah. Okay, dan kemudian barulah seller tu akan hantar barang yang korang beli tu sehinggalah selamat sampai ke rumah. Dan bila barang tu dah sampai ke selamat sampai ke rumah korang, okay, barulah Lazada ni, pihak Lazada akan lepaskan duit tu kepada seller ni. Okay, sebab tu kalau korang kena tipu, korang masih ada peluang lagi lah untuk mendapatkan balik duit tersebut daripada Lazada ataupun di Shopee. Jadi di sini sebenarnya tak ada istilah lah kita kena tipu di Lazada ataupun di Shopee, sebab di Lazada ataupun di Shopee ni dia dah memang jaga betul-betul website mereka ni daripada perkara-perkara sebeginilah. Jadi di sini korang kena tahulah, jika kena tipu di Lazada ataupun di Shopee, korang kena tahu step-step ataupun langkah-langkah apa yang perlu dibuat untuk korang dapatkan balik duit korang tersebut. Jadi yang bermasalah di sini adalah jika korang berurusan jual beli ni melalui third party seperti di Facebook, Instagram, Mudah.my dan sebagainya. Okay, Facebook ni sebenarnya dia bukanlah salah satu laman web untuk kita berjual beli. Okay, sebab
Facebook ni adalah fungsi utama dia adalah untuk kita bersosial. Jadi kalau korang kena tipu di Facebook, korang tidak boleh mengadu dengan support di Facebook untuk mengembalikan duit korang tu. Okay, memang kalau korang kena tipu di Facebook, memang burn teruslah duit korang tu. Okay, di Mudah.my pula sebenarnya Mudah.my ni dia bukan salah satu website rasmilah untuk jual beli. Sebab Mudah.my ni dia mendapat profit daripada iklan-iklan yang kita iklankan barang kita di situ. Okay, sebagai contoh, kita iklankan sebuah iPhone. Okay, kita nak jual iPhone, kita iklankan di Mudah.my. Kemudian Mudah.my ni akan tawarkan kepada kita, jika kita nak iklan kita tu berada di page pertama ataupun di page kedua, kita perlu membayar kepada Mudah.my. Dan juga Mudah.my ni dia buat profit melalui iklan AdSense yang mereka letakkan di laman web mereka lah. Jadi di sini sebab itulah mengapa banyak scammer-scammer sebenarnya berkumpul di Mudah.my ni. Sebab jika korang kena tipu di Mudah.my, ibarat korang bakar saja duit korang tu. Jika kita minta support daripada staff Mudah.my pun, mereka pun tak dapat berbuat apa-apalah. Sebab duit yang kita back in bila kita berurusan di Mudah.my ni, dia akan direct kepada seller tersebut. Okay, bukannya kita back in kepada Mudah.my. Okay, berbeza dengan Lazada ataupun Shopee yang saya beritahu sebentar tadi. Jadi itulah mukadimah yang saya dapat beritahu. Dan sekarang ni barulah saya nak masuk bagaimana cara-cara kita boleh menghadapi scammer ni. Dan jika ada rezeki korang, kita boleh dapatkan balik duit tersebut. Okay, seperti yang telah saya beritahu tadi, bila kita menggunakan platform third party seperti Facebook, Mudah.my, itu yang akan menyukarkan kita untuk mendapatkan balik duit kita tersebut. Jadi di sini saya ada 3 cara dengan korang untuk kita menghadapi scammer ni. Okey, cara yang pertama ni saya pernah terbacalah dalam satu pengalaman orang ni. Okey, di mana first kali apa yang perlu kita buat, kita kumpul dulu bukti. Okey, seperti resip, kita kumpul perbualan WhatsApp kita dan sebagainya lah. Okey, apa-apa saja bukti kita kumpul. Kemudian kita pergi ke balai polis dan kita buat report. Okey, korang ceritalah. Okey, kalau korang buat report ni, korang jangan lebar sangat. Korang hanya cerita benda-benda yang penting saja. Kemudian bila korang dah dapat report tu, korang pergi ke bank. Okay, bank ni bank yang korang guna lah. Okay, contohnya korang guna bank Maybank. Okay, tapi korang transfer kepada CIMB. Okay, jadi korang perlu pergi ke Maybank tu, korang buat aduan lah bahawa korang ni telah tipu dan korang tunjukkan sekali dengan report polis tu. Dan dari pengalaman yang saya baca dari orang tersebut, bank tu akan refund balik lah duit dia tu ke dalam akaun si mangsa ni. Okey, itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua ni cara yang agak melecehkan sikit sebab korang perlu tahu alamat rumah scammer tu. Okey, saya beritahu kemudian kenapa kita perlu tahu alamat rumah scammer tu. Okey, cara yang kedua ni adalah dengan cara tuntutan tribunal. Okey, untuk tuntutan tribunal ni korang boleh pergi ke kaunter mereka, di KPDN, ataupun korang boleh buat saja secara online. Okey, untuk buat secara online, korang boleh pergi ke alamat ttpm.kpdnhep.gov.my. Okay, nanti korang boleh pergi ke alamat yang saya beritahu tadi. Kemudian korang daftar terlebih dahulu. Dan bila korang dah daftar, nanti di dalam tu korang boleh isilah mengenai aduan-aduan korang tu. Okay, dan bila korang membuka fail untuk tuntutan ni, korang akan dikenakan yuran sebanyak RM5. Dan proses ni sebenarnya pihak KPDN ni akan menghantarlah fail yang telah kita buat aduan tu ke alamat rumah scammer ni. Okay, dan di mana dalam surat tu, pihak KPDN akan memberitahulah masa dan tarikh bila masa kita perlu pergi ke mahkamah bersama dengan si scammer tu untuk mereka mendengarlah penjelasan daripada buyer dan juga seller ni. Dan sebagai contoh, jika korang menang dalam tuntutan ni, pihak mahkamah akan menyuruh seller ni membayar balik duit korang tu dalam tempoh 14 hari. Jika seller ni gagal untuk membayar balik duit dalam tempoh 14 hari, dia akan mungkin dikenakan denda sebanyak RM5,000 ataupun penjara selama 2 tahun. Okay, untuk membuat tuntutan tribunal ni, kita boleh claim sebanyak RM50,000 ke bawah saja. Jika korang kena tipu sebanyak RM50,000 ke atas, yang tu saya tak pastilah sebab
yang tu saya belum dapat info yang sahih lagi. Okey, nanti kalau saya dapat info yang sahih, saya akan kongsikan kepada korang. Okey, selesailah kita untuk cara yang kedua. Okey, cara yang ketiga ni pula saya terbaca di satu fanpage di Facebook ni. Kalau tak silap saja, nama fanpage tersebut Senarai Scammer lah, Senarai Scammer Online. Okey, di mana dalam page tersebut dia berkongsikan tips di mana kita boleh buat report polis. Kita buat report bahawa kita ni tersalah back in kepada orang tersebut. Dan bila kita dah dapat report tersebut, kita boleh pergi ke bank dan kita beritahulah bahawa kita ni tersalah back in kepada orang sekian-sekian. Okay, tapi dengan cara ni saya tak pasti, saya tak recommendkan kepada anda sebab saya takut bila kita buat report palsu ni, saya takut akan menjadi masalah yang lain pula untuk kita. Jadi saya recommendkan kepada korang untuk dua cara di atas saja yang saya telah beritahu sebentar tadi. Okey, saya rasa dah panjang sangat video saya ni. Okey, saya rasa itulah yang saya dapat kongsikan kepada korang bagaimana cara kita untuk menghadapi scammer ni. Jadi saya harap kepada korang yang kena tipu tu, saya harap korang akan dapat baliklah duit. Dan kepada scammer ni, berhentilah jadi scammer ni. Sebab kalau korang selamat di dunia pun, korang tak akan selamat di akhirat. Baiklah, itulah yang saya dapat kongsikan kepada korang dalam video pada kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe pada channel ini untuk kongsian saya yang lebih menarik lagi selepas ini.